Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung perbincangan kita pada pagi ini seperti biasa dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa karangan Syekhul Islam Ats-Tsani Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada kelas yang lepas kita telah pun membincangkan tentang jenis syirik yang pertama yang dibawa oleh musannif, itulah syirik dalam rububiyah. Syirik yang berkaitan dengan ma'rifatullah taala wa itsbati asma'ihi wa sifatih. Syirik dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengisbatkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya, yakni syirik dalam rububiyah dan al-asma'i was sifat, yang mana Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan kepada kita sejenis daripada bentuk syirik ini. Maksudnya dalam syirik yang pertama ini iaitulah yang disebut sebagai syirik ta'til, menafikan, mengosongkan. Itulah menafikan dan mengosongkan. Itulah sama ada dalam bentuk menafikan kewujudan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini yang paling dahsyat sekali, ataupun menafikan hak Allah untuk disembah, yang ini kita sebut sebagai istikbar, yang ini enggan sombong, yang ini enggan tunduk, seperti syiriknya Iblis, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis bukan dia tak mengaku Allah itu wujud, Allah itu pencipta, tapi dia enggan mengakui bahawa dia ini hamba yang mesti ikut semua yang Allah suruh. Dia rasa macam ada suruhan Allah Ta'ala yang tak patut kena kat dia. Sama juga syirik Fir'aun. Fir'aun pun dia rasa macam dia Raja Mesir, dia tak sepatutnya diarahkan itu dan ini oleh orang lain. Dia menganggap diri dia seperti yang dia dakwa kepada rakyat dia. Faqala ana rabbukumul a'la. Jadi dia mendakwa kata dia Tuhan yang tertinggi, yakni dia tuan negeri Mesir, dia pemerintah Mesir yang paling tinggi, yang tak sepatutnya dia pula ada dapat arahan daripada sesiapa. Itu syirik ta'til yang jenis yang kedua. Dan yang ketiga dia kata syirik dalam asma' wa sifat, menafikan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian musannif rahimahullah menyebutkan sejumlah contoh contoh dalam perkara-perkara syirik ini. Di antara yang dia sebut ialah syirik golongan wahdatul wujud, yang mendakwa di sana tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara syirik yang sangat bahaya, sangat banyak tersebar dalam masyarakat kita. Ini sebab itu anda nak bagi perhatian, walaupun esok dalam kelas Rabu kita akan sebut, tapi anda nak sebut juga kelas asal bagi orang yang tak ikut kelas Rabu. Syirik wahdatul wujud ini adalah syirik yang sangat dahsyat. Nas'alullah al-afiyah. Dia adalah atheism dalam rupa beragama. Syirik wahdatul wujud ini dia adalah atheism dalam rupa agama. Apa dia wahdatul wujud? Wahdatul wujud, wahdah maknanya kesatuan, esa. Wujudlah ada, kan? Exist. So apa makna wahdatul wujud, atau disebut dalam bahasa Inggerisnya sebagai pantheism. Pantheism, ya. Iaitulah beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala atau Tuhan adalah wujud bagi alam ini. Dia adalah sifat wujud bagi alam. Dia adalah entiti bagi alam. Maknanya alam ini hakikatnya tidak lain tidak bukan adalah Tuhan. So ini adalah syirik wahdatul wujud. Maka dia menganggap semua benda yang ada dalam alam yang dia nampak ini, termasuk diri dia, termasuk apa benda yang ada depan mata dia, yang dia nampak, dia tak nampak, udara, makanan, minuman yang dia makan, semua ni bagi dia adalah, hakikatnya adalah Tuhan. Inilah yang disebut ajaran wahdatul wujud. Dan ini syirik yang sangat tersebar luas. Mungkin kita rasa terkejut, takkanlah syirik yang macam ini tersebar luas, tak? Kan? Pasal apa? Pasal syirik ni adalah syirik yang dianuti oleh golongan tasawuf, golongan yang berpura-pura beribadat kepada Allah, tetapi hakikatnya mereka adalah penentang Tuhan yang nombor satu. Enemy Tuhan number one.
orang tasawuf, orang sufi, falsafi, bukan semua, kita tak katalah semua. Tasawuf bukan semuanya salah. Tasawuf yang ada di zaman salaf tidak semuanya sesat sebegitu rupa, tetapi tasawuf yang ada pada zaman kita yang kita sebut di sini yang bermula daripada abad ke-7 Hijrah dengan dijadikan rujukan utama ajaran tasawuf itu ialah ajaran Ibnu Arabi At-Tai. Jadi sejak daripada tempoh masa itu, tasawuf yang ada pada zaman kita ini semuanya balik kepada ajaran wahdatul wujud. Nas'alullah al-afiyah. Dan ini syirik yang kita sebagai orang Melayu di Malaysia, di mana saja, di Indonesia, di Singapura, di mana saja tanah Melayu ini ada, di mana sahaja ada kerbau dan pokok kelapa, kita kena berhati-hati. Kenapa? Kerana dia adalah syirik yang sangat tersebar dalam masyarakat Melayu. Syirik yang tersebar dalam masyarakat Melayu di antaranya ialah wahdatul wujud, beranggapan Tuhan wujud di mana-mana. Tuhan adalah semangat bagi alam. Kerana sebenarnya ajaran wahdatul wujud ini, walaupun dia sinonim kalau kita sebut terwujud dengan Ibnu Arabi, dengan ajaran Sufi, tetapi dia sebenarnya adalah satu akidah yang rasikhah, yang utuh, yang dipegang oleh majoriti agama-agama Timur. Eastern philosophies, falsafah Timur. Apa dia falsafah Timur ni? Iaitulah falsafah yang berada di India, berada di China, berada di tanah Melayu. So ini adalah sebab tu kalau kita tengok orang Melayu masa zaman sebelum mereka memeluk Islam, orang Melayu menganut ajaran animisme, penyembahan nenek moyang. Tetapi mereka menyembah nenek moyang ini kerana anggapan bahawa Tuhan itu adalah semangat yang ada dalam alam. So dia disembah menerusi, sama ada nenek moyang, sama ada bayang-bayang. Bahkan ada kajian yang menunjukkan bahawa orang Melayu ni dia menamakan Tuhan dia yang paling besar, ataupun yang Allah Ta'ala dalam bahasa istilah yang sahih, mereka menamakan Tuhan yang paling besar sebagai Sang Yang Widi, Sang Yang Widi, ataupun disebut Yang. Jadi sebab itulah kita sebut sembahyang. Tak, sembahyang. Yang itu merujuk kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang paling besar, Tuhan yang mencipta alam. Tetapi i'tiqad orang Melayu yang ni apa? Yang ni dia adalah spirit, dia adalah semangat ruh. Dia duduk dalam padi, dalam sungai, dalam gunung. So kita ada semangat padi, semangat gunung, semangat apa semua. Semangat ni. Kan? Dan termasuklah semangat itu dalam badan manusia, itulah ruh. Dia berkata ruh ni adalah sebahagian daripada Tuhan. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian fahaman ini bertapak kukuh lagi dalam masyarakat Melayu bila datangnya ajaran Buddha. Buddha juga memegang wahdatul wujud. Datang pula ajaran Hindu, lebih berkukuh lagi. Sebab itu orang Melayu tidak ada masalah. Bila datang ajaran Buddha, dia gabungkan. Ajaran nenek moyang dia gabung dengan Buddha. Bila datang ajaran Hindu, dia gabungkan Hindu Buddha yang telah dilokalize. Pasal apa? Pasal dia berkongsi tapak yang sama, wahdatul wujud tadi. Kepercayaan Tuhan sebagai entiti spiritual yang menjalar dalam alam. Nas'alullah al-afiyah. Iaitu dia sembah semua benda. Semua benda sembah. Cuma bezanya dia kata ada entiti atau jelmaan Tuhan yang tertentu yang lebih sempurna daripada yang lain, yang lebih tinggi martabat dia, macam raja, macam apa sekian. Tapi mereka yakin Tuhan itu ada dalam setiap benda. Setiap benda ada juzuk, ada bahagian dalam zatnya, itu adalah bahagian Tuhan. Iaitulah ruh. Baik. Kemudian bila datang ajaran Islam ke tanah Melayu, Islam yang awal datang adalah Islam tasawuf, Islam sufi, ajaran Hamzah Fansuri dan sebagainya, yang merupakan ajaran wahdatul wujud. Tengok. Jadi wahdatul wujud ni kukuh dalam masyarakat. Walaupun ada cubaan-cubaan daripada sebagian ulama untuk menentang ajaran wahdatul wujud ini, tetapi dia tidak dapat menghapuskan keseluruhannya. Tapi masih ada dalam masyarakat. Dan kita tahu ajaran tasawuf masih wujud dalam masyarakat Melayu sampai hari ini. Itu yang klasik. Tetapi wahdatul wujud ini sekarang kita dapati dia juga wujud dalam bentuk yang lebih moden. Yang apa kita kata, ajaran wahdatul wujud ni kita juga kena ingat, walaupun kita ada versi klasik yang kita bincang tadi,
yang mana mereka ini mungkin di zahirnya adalah pendeta, zahirnya adalah ulama sufi, zahirnya sekian-sekian. Ini satu versi wahdatul wujud yang dianggap moden, yang dianggap klasik ataupun tradisi. Tetapi kita ada sekarang ini masalah dalam masyarakat ialah wahdatul wujud yang berbentuk moden, berbentuk advance. Dia tidak datang dalam jubah agama, maksudnya dia tak bawa ajaran itu sebagai satu bentuk ajaran spiritual kerohanian keagamaan dengan makna kita kena berzikir, kena baca ayat-ayat tertentu, kena pergi bersuluk duduk 40 hari, tak makan ikan, tak makan daging. Tak. Sekarang dia datang dalam bentuk lebih moden. Ini berikutan apa yang berlaku di barat. Di barat, dia ada satu gerakan, nama dia spiritual atheism. Etis spiritual, ajaran kerohanian etis. Jadi di dalam, kalau kita belajar tentang gerakan atheism yang baharu, di antara pelopor ajaran ini ialah Sam Harris, salah seorang daripada 4 pewira etis yang baharu. Kan? Dia bawa ajaran spiritual atheism. Kerana Sam Harris ni dia tak percaya Tuhan, dia ateis, nasallallahu al-afiyah. Tapi dia nak keluar daripada tabiat ketagihan dadah. Dia ni penagih dadah, edik. Nasallallahu al-afiyah. Jadi dia pergi buat terapi kerohanian kononnya di yang ikut ajaran Tibet, ajaran Buddha. Dan kemudian juga berlaku di Amerika sana, di barat juga. Orang ajaran Hindu, ajaran Buddha banyak berhijrah ke barat. Dan orang barat bila mereka dah lama tak hidup dalam kerohanian kerana mereka nak lari daripada tanggungjawab kepada Tuhan, tiba-tiba mereka dapati di sana ada satu ajaran yang unik. Ajaran ini tidak menjadikan Tuhan sebagai satu pengawal. Kalau kita dalam ajaran Islam, Tuhan adalah pencipta yang disembah, al-ilah, al-ma'bud. Jadi kita adalah hamba, abdun, makhluk. Dia adalah khaliq, kita adalah makhluk. Dia adalah ma'bud, kita adalah abid. Ini adalah punca, di antara punca terbesar orang barat lari daripada agama, ialah mereka tak mau tunduk kepada kekangan agama. Mereka nak hidup dalam syahwat macam binatang. Kan? Nak lari daripada tanggungjawab ibadat, tanggungjawab ini halal, ini haram. Mereka tak mau semua itu. Maka mereka dapati ada satu ajaran datang kepada mereka, kata Tuhan ni sebenarnya bukanlah seperti itu. Tuhan ni adalah satu entiti spiritual yang kita perlu berhubung dengan dia. Yang mana kalau kita berhubung dengan Tuhan, kita dapat buat connection antara kita dengan dia, kita akan dapat ketenangan. Dan hakikatnya Tuhan tu bukan benda lain. Dia hanyalah satu semangat alam. Semangat alam. So orang etis melihat, oh Tuhan yang macam ni tak ada masalah, kita boleh terima. Hakikatnya dia bukan Tuhan pun, dia hanyalah satu tenaga dalaman. Maka inilah yang menyebabkan sekarang kita tengok di barat mereka bersungguh-sungguh mempelopori, mempromosi amalan-amalan meditasi seperti yoga. Kan? Amalan-amalan berbentuk kesufian, kerohanian, mysticism, seperti amalan yin yang, feng shui, apa semua ni jadi popular. Kerana ini semua adalah ajaran wahdatul wujud yang melihat Tuhan adalah spirit, adalah roh, adalah semangat dalam alam. Dan kita kalau kita nak dapat kejayaan dalam hidup, kita nak jadi ketenangan, kita nak dapat kawal, nak kontrol hidup kita ini, kita kena dapat this kind of dia panggil satu ketenangan jiwa. Yang mana kalau kita dapat keadaan ini, this kind of state, maka dia akan, kita boleh kontrol, kita boleh kawal alam ini. Kita boleh kontrol kita punya kehendak kita. Kita punya mind, minda kita akan mengawal tindak tanduk kita. Inilah yang banyak sekarang disebarkan dalam ajaran yang kononnya berjenama motivasi. Ajaran-ajaran yang kononnya ini adalah untuk meningkatkan tahap potensi diri. Seperti orang yang yoga, orang yang pergi kursus NLP, yang pergi New Age, macam yang kecoh sebelum ini,
ajaran apa metamorfosis lah apa semua, banyak ya, ESQ ya. Ini semua ajaran wahdatul wujud. Wahdatul wujud ya. Dan dia ada dia punya asal usul yang mendalam, yang apa nama, berpijak berpaksi kepada ajaran-ajaran falsafah ketimuran yang melihat Tuhan sebagai satu entiti spiritual yang menjalar dalam alam ini. Yang inilah sebenarnya akidah yang dianuti oleh Jahmiyah, Jahm ibn Safwan, nasallallahu al-afiyah, yang dia kata Allah fi kulli makan, Tuhan di semua tempat. Jadi inilah ajaran yang cukup bahaya, yang mana tidak ada syak dan ragu-ragu lagi sesiapa yang beriktikad dengan ajaran wahdatul wujud, hukumnya adalah kafir, terkeluar daripada Islam. Kalau dia i'tiqad wahdatul wujud, hukumnya adalah kafir, terkeluar daripada Islam. Tapi ramai orang tidak sedar, macam jahil, tidak belajar, dan tidak ambil berat tentang agama, dan mudah percaya dengan slogan-slogan yang menarik, yang kononnya ini ajaran ni nak meningkatkan potensi diri. So kalau you join kita punya kursus, nanti bila you buat bisnes laku, apa siapa, you boleh control you punya apa nama orang, minda orang, you punya mind akan lebih semangat, tenaga, macam-macam lah kan. Jadi dia datang dalam bentuk itu, kononnya nak membuat satu proses supaya diri kita ini, spirit kita ini kembali menjadi seperti, ataupun nasallallahu al-afiyah dalam anggapan mereka, mana spirit ini dalam badan kita ni, kononnya spirit ni sifatnya sifat Tuhan, dia boleh mengawal kejadian alam. Tapi sebab duduk dalam badan terperangkap, maka dia hilang dia punya ability. So kita nak expose, kita nak keluarkan kita punya ability dalaman ini, yang mana dalam kita ni ada unsur ketuhanan, dia kata. Allahul Musta'an. Macam-macam istilah lah. Dalam Hindu dia panggil apa, Kundalini lah, apalah, macam-macam. Okay. Ini semua adalah ajaran wahdatul wujud. Bukan wahdatul wujud itu yang dibawa oleh geng-geng Habib saja. Kan? Ini kadang-kadang kita tengok, kan, orang maksudnya konon-konon nak ikut sunnah, konon-konon nak mengaji agama, tapi masih lagi terlibat dengan perkara-perkara khurafat yang macam ini. Sallallahu alaihi, karena dia tidak memberikan ihtimam, tidak memberikan fokus kepada pengajian akidah. So ini yang nak jelas, nak tambah sedikit berkenaan dengan ajaran wahdatul wujud. Tidak ada syak lagi, dia adalah kufur. Kerana kita tahu Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan makhluknya. Apakah dasar akidah yang paling penting nak memastikan kita tidak terjebak dalam ajaran wahdatul wujud? Itulah keimanan kita bahawa Allah Subhanahu wa taala ba'inun min khalqih, terpisah daripada makhluknya. Allah ada wujud tersendiri dan kita makhluk ada wujud yang tersendiri. Inilah, iaitulah kita kena percaya Allah ada wujud reality, wujud yang external existent, iaitulah berada di atas arash. Sebab itulah ulama salaf sangat menekankan perkara ini. Karena bila kita tidak beriman, tidak beriktikad Allah Subhanahu wa taala di atas arash, kita tidak dapat mengenal pasti di mana Tuhan kita sebenarnya. Akhirnya kita akan percaya Tuhan itu adalah spirit yang menjalar dalam alam. Nasallallahu al-afiyah. Itulah punca kenapa ajaran wahdatul wujud ini mudah merebak dalam masyarakat yang berakidah dengan ilmu kalam, yang mana pada zaman kita ini sama ada ianya adalah ajaran Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Sebab itu ajaran ini mudah merebak, sebab dia sudah ada tapak dalam akidah tersebut. Walaupun kita tak kata ulama ataupun ajaran Asy'ariyah itu menyeru kepada wahdatul wujud, tetapi di dalam ajaran itu ada tapak kepada wahdatul wujud. Dan sehingga kan sebahagian mutaakhirin, generasi belakangan Asy'ariyah, menganggap wahdatul wujud ini adalah salah satu daripada matlamat tauhid mereka. Nasallallahu alaihi. Ini adalah satu kesilapan yang sangat besar. Sedangkan wahdatul wujud adalah kufur yang nyata. Allahul Musta'an. Demikian juga kata Musani rahimahullah, di antara bentuk syirik, itu yang pertama, syirik wahdatul wujud. Yang kedua, dia kata syirik yang mendakwa alam ini adalah qadim, abadi. Ini adalah pegangan lama, pegangan kuno saintis zaman dulu, pada zaman Aristotle sampailah lebih kurang abad ke-20. Abad ke-20, para penonton dirahmati Allah Ta'ala, barulah orang barat tahu kata alam ni ada beginning, ada permulaan. Ini yang tidak percaya kepada agama lah, tentulah orang yang
orang barat yang beriman dengan Bible dan sebagainya, mereka tahu alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga satu fahaman yang sangat bahaya, dan dia adalah fahaman yang dibawa oleh ajaran falsafah Aristotle dan sebagainya, yang kita tak perlulah masuk pun dengan lebih mendalam, sebab ini kalau nak terang mendalam pun memerlukan pemahaman yang banyak tentang isu-isu falsafah. Tapi kita kata ini ajaran yang silap. Siapa yang mendakwa kata alam ini wujud sendirinya atau wujud bersama dengan Tuhan, walaupun dia isbat kata Tuhan ada, tapi dia kata alam ni wujud serentak dengan Tuhan, atau alam ni adalah pancaran ataupun bayangan Tuhan, nasallallahu alaihi, ini semua adalah ajaran yang sesat, bahkan kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Yang bentuk yang ketiga yang dia sebut adalah orang yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala seperti pelampau Jahmiyah dan Qaramitah. Ini juga sebenarnya menafikan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala adalah syirik, adalah kufur. Cuma kita kata dalam golongan ini ada pelbagai peringkat. Para ulama mengatakan Jahmiyah ada 3 tahap, 3 pecahan, 3 peringkat. Yang pertama Al-Jahmiyatul Ghulah, Jahmiyah pelampau. Yang inilah yang berlaku ijma' salaf, kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah bahawa mereka ini adalah kafir. Seperti kata sebagian ulama salaf, Al-Jahmiyatu kuffar, Jahmiyah itu adalah kafir. Ini Jahmiyah yang awal, pengikut Al-Jahm bin Safwan. Kerana mereka menafikan secara total nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengisbatkan langsung di sana tauhidul asma'i was sifat. Adapun peringkat bawahan Jahmiyatul Mu'tazilah dengan Jahmiyatul Mulafiqah. Kita ada Jahmiyatul Mu'tazilah yang menafikan sifat walaupun mereka mengisbatkan nama. Dan kita ada Jahmiyatul Mulafiqah, Jahmiyah campur aduk, yang mencampur aduk antara manhaj Jahmiyah dengan manhaj Ahli Sunnah. Dia perisbat sebahagian sifat, nafi sebahagian sifat seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Golongan ini kita tidak mengatakan mereka terjebak ke dalam syirik akbar semata-mata dengan i'tiqad mereka, walaupun kita kata akidah mereka menafikan sifat Allah Ta'ala itu adalah membawa kepada kekufuran. Tetapi mereka ini melakukan perkara tersebut kerana syubhah. Kerana ada syubhat-syubhat yang tak perlulah kita bincang dalam kelas kita pagi ini. Kita dah bincangkan pada kelas-kelas yang lain. Kita telah perincikan masalah ini, maka cukupan dengan itu sahaja. Jadi mereka ini kita tidak kata mereka kafir, tetapi dari sudut akidah mereka itu, akidah tersebut akidah batil dan membawa kepada kekufuran. Adapun orang yang menafikan secara total nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dalam ajaran falsafah dia berkata Allah adalah wujud mutlak dengan syarat itlak. Yani wujud yang tidak boleh kita kaitkan dengan apa-apa, dia adalah wujud yang balik kepada wahdatul wujud sebenarnya. Maka ini adalah kufur akbar, nasallallahu al-afiyah. Baik. So itu adalah bahagian yang pertama dalam syirik yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan kedudukannya sebagai pencipta alam yang layak disembah oleh Allah, oleh seluruh makhluknya. Iaitulah syirik dalam bentuk ta'til, dalam bentuk menafikan. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, syirik ada 2 bentuk. Syirik yang berkaitan dengan zat yang disembah, bizatil ma'bud, nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatannya. Yang mana syirik ini ada 2 bentuk. Yang pertama ta'til, yang kita dah bincang ini, dan ta'til ada 3 bentuk. Kemudian dia kata faslun, seterusnya, fasal yang seterusnya, an-naw'u tsani, jenis yang kedua, syirik yang berkaitan langsung dengan Tuhan Azza wa Jalla. Syirik yang berkaitan langsung dengan Allah SWT ini, yang pertama kita dah sebut syirik ta'til. Yang kedua sekarang kita ada syirik, dia panggil syirik apa? Iaitulah dia kata an-naw'u tsani syirku man ja'ala ma'ahu ilahan akhar wa lam yu'attil asma'ahu wa sifatihi wa rububiyyatah. Iaitulah syirik orang yang menjadikan bersama Allah itu sembahan lain dan mereka tidak mengosongkan, tidak menafikan nama-nama dan sifat-sifatnya dan rububiyahnya. Inilah syirik yang paling besar, yang terbesar, yang paling banyak berlaku sebenarnya, dan dia adalah punca kepada syirik-syirik yang lain. Iaitulah kepercayaan bahawa dalam alam ini ada makhluk yang boleh disembah.
Walaupun mereka mengatakan yang disembah itu makhluk, mereka mengatakan yang mencipta alam itu hanyalah Allah yang Maha Esa. Allah tidak sama dengan makhluknya, tetapi dalam masa yang sama mereka mendakwa kita perlu kepada sembahan lain juga. Mereka tak kata kita tak sembah Allah, mereka sembah Allah. Mereka beribadat kepada Allah. Tetapi mereka kata kita perlu kepada sembahan lain sebagai perantara. Inilah dia syirik orang musyrikin, syirik orang Nasrani, syirik orang Majusi. Nas'alullah al-afiyah. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, kasyirkin nasara alladhina ja'aluhu thalitha thalatha faja'alul masiha ilahan wa ummahu ilahan. Seperti syirik orang Nasrani yang menjadikan dia satu daripada tiga oknum, tiga trinity. Dia kata Tuhan ada tiga oknum, tiga bentuk, tiga jasad. Yang pertama bapa yang menciptakan alam, yang kedua anak yang menebus dosa, yang ketiga Ruhul Qudus yang memberikan kehidupan dan ilmu pengetahuan. Lalu mereka jadikan Al-Masih sebagai sembahan dan ibunya sebagai sembahan. Allahul Musta'an. Tiga di sini bukannya Allah Masih dengan Isa, bukan. Tetapi tiga Trinity ialah Allah. Dia kata Allah, Tuhan tu satu Allah. Tapi dia kata Allah tu ada tiga rupa, tiga bentuk, bapa, anak dengan Holy Spirit. Jadi dakwaan mereka ini ialah kerana mereka hendak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka terlalu cintakan Nabi Isa AS, orang Nasrani ini, mereka mengangkat Isa AS lebih daripada kedudukan yang sepatutnya. Lalu mereka mendakwa Isa adalah anak Allah, yakni jelmaan Allah Ta'ala. Kemudian mereka sembah dia. Bila mereka sembah dia, akhirnya mereka buat satu kesimpulan. Dia berkata kalau dia disembah, kalau Isa itu adalah Tuhan, dan kita perlukan, asalnya mereka jadikan Isa sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Kemudian dia berkata kalau Isa itu sendiri adalah Allah, maka kita juga perlukan perantara antara kita dengan Isa. Siapa perantara dia? Maryam alaihissalam. Sebab Maryam dia berkata dia adalah Theotokos, ibu kepada Tuhan. Nas'alullah al-afiyah. Jadi dia melihat Maryam ini sebagai perantara, sebagai syafaat antara mereka dengan Allah. Jadi inilah akidah orang Kristian, especially Ortodoks dengan Katolik. Yang paling masyhur menyembah Maryam ni adalah Ortodoks dengan Katolik. Nas'alullah al-afiyah. Jadi mereka beriktikad mencipta alam ni satu, Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriktikad Allah tidak sama dengan makhluk dari sudut nama-nama dan sifat-sifatnya, tetapi dia kata Tuhan yang tidak sama dengan makhluk ini telah turun ke muka bumi dan menjelma menjadi diri Isa alaihissalam. Nas'alullah al-afiyah. Ini di antara tanaqud, kontradik. Mula-mula kau kata Tuhan tak sama dengan makhluk, kemudian kau kata Tuhan turun dan menjelma jadi makhluk. Ini apa cerita ni? Nas'alullah al-afiyah. Jadi mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, beribadat dengan perantara. Wa min hadha syirkul majus alqailina bi isnad hawadith alkhair ila an-nur wa hawadith asy-syarr ila adh-dhulmah. Juga termasuk dalam syirik ini syirik orang Majusi, Magian, yang mendakwa Tuhan cahaya. Tuhan cahaya, nama dia apa? Dia berkata nama dia Ahura Mazda. Ahura Mazda. Yang kononnya menciptakan kejadian baik. Jadi Ahura Mazda ni bagi orang Majusi dia adalah Tuhan yang sebenar. Dia adalah pencipta alam. Dialah yang mutlak sempurna. Tetapi dia kata kejadian buruk dalam alam Tuhan tidak buat. Tuhan tidak hendak melainkan yang benda baik. Jadi siapa yang buat benda buruk? Dia kata benda buruk dilakukan oleh Ahriman. Ahriman syaitan. Ini dia panggil Tuhan gelap. Sebab itulah dalam ulama salah kata al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah. Al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah. Qadariyah adalah majusi umat ini. Sebab Qadariyah mengatakan di sana ada dua pencipta. Kejadian alam yang umum dan perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk dicipta oleh makhluk sendiri. Sama macam orang Majusi kata. Tuhan menciptakan kejadian alam yang baik-baik, semua alam yang banyak ini Tuhan buat. Tapi ada sikit benda-benda yang tak elok yang jadi dalam alam ni, maka ini adalah dibuat oleh Ahriman, oleh syaitan. Dan mereka menyembah siapa? Mereka sembah yang Tuhan baik lah, Tuhan cahaya. Tapi mereka jadikan api sebagai
simbol kepada Tuhan cahaya. Dia persembah api. Nasallallahu al-afiyah. Sebagai perantara kepada antara mereka dengan Tuhan cahaya. ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه وأنها يحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته ولهذا كانوا أشباه المجوس. Di antara syirik ini juga ada syirik qadariyah. Golongan qadariyah yang mendakwa bahawa hayawan, ini makhluk hidup, makhluk yang ada ruh, adalah yang mencipta perbuatan dirinya sendiri dan dialah yang mewujudkan tanpa kehendak Allah dan kudrat dan iradatnya. Jadi orang Qadariyah kata dalam alam ini apa yang kita buat, kita punya perbuatan, pergerakan kita, percakapan kita, kehendak kita, yang ini di luar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kehendak kita sendiri, kita yang cipta. Tuhan tidak nak ia berlaku. So mereka mendakwa dalam alam ini ada ilah, ada sembahan lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada makhluk yang boleh kawal, yang boleh lawan kehendak Allah taala. Ini yang banyak berlaku juga dalam ajaran-ajaran motivasi. Kan sebab orang motivasi barat, psikologi barat, dia berpijak kepada ajaran qadariyah. Dia melihat manusia itu ada kawalan terhadap semua tindak tanduknya. Manusia itu adalah yang menjadi punca kepada kejadian-kejadian alam. Ada yang datang macam teori konspirasi, kan bila jadi COVID-19, dia pun tak ada terima kata di sana ada Tuhan yang menentukan kejadian alam. Kan, jadi orang yang dulunya businessman, kaya, raya, makan riba, makan duit haram, seronok, dia rasa Tuhan sayang dekat dia. Dia kata aku walaupun makan riba tapi tengok aku boleh derma sana sini, walaupun aku berniaga secara haram tapi tengok aku boleh buat masjid, aku boleh buat apa, dia rasa Tuhan sayang kat dia. Kan? Yang dulunya dia bekerja sebagai apa? Buat majlis kahwin, kan? Majlis kahwin tu penuh dengan maksiat. Dia bisnes untung juta-juta. Kan? Dia buka restoran, makan orang ramai-ramai. Dia tak kisah pun di restoran dia, lelaki perempuan duduk bercampur. Ada yang datang dating, makwa duduk kepit-kepit dalam kedai dia. Yang penting apa makan, apa bayar. Dia tak kisah semua tu. Maksudnya dia tak pernah kisah, dia langgak macam-macam suruhan Allah Ta'ala dan dia mencabar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila datang ujian yang besar daripada Allah yang merupakan bala, dia tak boleh terima. Dia kata takkanlah Tuhan nak bagi aku macam ni. Tuhan kan sayang kat aku. Tuhan bagi aku kaya. Aku dah buat macam-macam. Aku berniaga restoran, aku untung juta-juta. Tiap-tiap tahun aku bayar zakat. Aku derma kat masjid sana, masjid sini. Kan? Tapi haram dia tak pernah di masjid pun. Kan? Tiba-tiba jadi COVID-19 dia tak boleh terima. Dia pun kata ni konspirasi. Ini kerajaan saja nak bagi lingkup bisnes aku. Tu kerajaan buat undang-undang macam ni, orang tak boleh kerja, orang tak boleh pergi kedai. Kan? Padahal selama ini dia mencabar Tuhan. Dan Tuhan perhati, jangan ingat Tuhan tak tengok apa dia buat. Dan innallaha ta'ala yumhil la yuhmil. Tuhan bagi tempoh. Tuhan tidak abaikan. Kan? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan umpan mereka, kata Allah, dari arah yang mereka tak sangka. Ketika dia tengah seronok-seronok kaya, dia kata tahun 2020, 2020 kereta nanti terbang, motor nanti melompat. Ketebuk Tuhan bagi, jatuh terduduk. Kan? Bukan terduduk ya, terterak, terlingkup. Nasallallahu al-afiyah. Dan daripada dia mengaku kata dia berdosa dan bersalah, dia bertaubat, dia beristighfar, dia kata ya Allah, ya Tuhanku, ini semua salah aku derhaka kepadamu ya Allah. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Daripada dia mengaku benda ni semua adalah daripada kesalahan dosa-dosa dia ambil langkah mudah, dia kata ini semua adalah perancangan konspirasi.
Bukan konspirasi, tapi ini adalah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat benda jahat secara tersembunyi, Allah juga siapkan rencana untuk memusnahkan mereka secara tersembunyi, dan Allah lah sebaik-baik pembuat rencana untuk memusnahkan mereka secara tersembunyi. Jadi hang jangan ingat hang buat rencana untuk menjahanamkan agama Allah Taala. Orang ramai tak tahu, orang tak sedar, Allah Taala pun tak sedar. Tak, Allah sedar. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka nak menipu daya Allah, Allah yang perdayakan mereka. Allahu akbar kabira. Kan? Jadi maknanya kita kata ini antara benda yang kita kena hati-hati. Lepas tu saya tengok orang yang percaya konspirasi ni, banyak orang-orang yang macam ni. Kan? Orang yang dulunya dia bisnes hebat, bisnes berjaya macam ni, bila kena COVID-19 dia terus berubah. Dah tak percaya dah kepada qada dan qadar. Dia percaya kepada takdir Yahudi pula. Bagi dia Yahudi yang tentukan kejadian alam. Kita kata konspirasi, muamarah, al-makru, ya ada orang kafir sentiasa buat makar siang malam pagi petang, tuan-tuan dan perempuan. Wa makaru makran kubbarah. Tuhan berkata orang kafir buat perencana jahat tersembunyi yang besar untuk menjahanam kaum Islam. Tapi bukan dengan cara yang macam ini. Cara apa? Merosakkan akidah, merosakkan ibadah dengan support ajaran-ajaran sesat, liberalism, sufism, menyebar ke ajaran wahdatul wujud. Inilah mereka punya rencana jahat yang mereka duk buat. Tapi orang yang percaya konspirasi ni, kita tengok dia tak lawan pun rencana orang kafir yang sebenar ini, tapi dia disibukkan dengan benda lain. So sebenarnya dia yang terkena umpan orang kafir. Dia terpengaruh dengan akidah orang kafir, akidah qadariyah, akidah tidak percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. So dia mengikut jejak langkah Majusi, jejak langkah Kristian. Nasallallahu al-afiyah. Jadi golongan qadariyah ini dia melihat bahawa makhluk yang menentukan dirinya, kejadian dirinya sendiri, kejadian alam ini. Jadi sebab itulah mereka bertawakal kepada makhluk. Dan kita tengok hari ini bila datang COVID-19, orang bertawakal kepada siapa? Bertawakal kepada doktor, bertawakal kepada frontliners, bertawakal kepada kerajaan pada, bertawakal kepada sains pada, bertawakal kepada ubat pada. Kita kata frontliners, doktor, nurse, jururawat, kerajaan, ubat, vaksin, sains, penjarakan fizikal, memakai pelitup separuh muka, itu semua adalah sebab yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita buat. Tetapi tawakal, bersandarnya hati kita bukan pada benda tersebut. Sandaran hati kita, harapan kita pada Allah Azza wa Jalla. Kan? Jadi ini kita kena betulkan. Jadi sekarang lepas dah dekat setahun, bila dah setahun bertawakal kepada makhluk, kita dapati makhluk mengecewakan. Dan memanglah sebab makhluk tidak kontrol kejadian alam. Kerajaan tak boleh kawal apa yang berlaku dalam negara. Kerajaan juga makhluk. Dia pun tak sedar bila dia nak jatuh. Tuk-tuk, tengah duk seronok-seronok jadi kerajaan, baru menang pilihan raya, ketebuk, jatuh. Kan? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, Allahumma, ya Allah, malikal mulki, pemilik segala kerajaan. Engkau memberi kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan daripada siapa yang engkau kehendaki. Dia pun tak sedar. Dia pun tak tahu. Kan? Jadi ini di antara perkara yang kita kena hati-hati, akidah qadariyah. Kan? Dia menyangka bahawa semua benda boleh ditentukan oleh kerajaan. Dia percaya kepada ramalan-ramalan. Kononnya jadi gitu ni. Orang manusia boleh ramal sejuta ramalan. Tetapi yang akan menentukan akhirnya
Yang pasti ialah apa yang Allah telah tetapkan 50,000 tahun sebelum dia ciptakan langit dan bumi, itulah yang akan berlaku. Tidak lari walaupun suku inci daripada apa yang Tuhan telah tetapkan. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini di antara perkara yang kita kena faham. Jadi bila mereka percaya bahawa makhluk ni ada kuasa tersendiri, ada bahagian dalam alam ini yang tidak termasuk di bawah ta'alluqkan Tuhan, tidak terikat dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya ia adalah usaha hasil mahsul makhluk semata-mata, maka inilah menyebabkan mereka menyembah selain Allah. Menyembah dengan cara yang macam mana? Cara yang kita sebut tadi, tanpa disedari. Bukan mesti sembah ini dia kena sujud rukuk. Tak. Bahkan ibadat itu terasnya adalah ibadat hati, ibadat qalbiyah. So dia sudah bertawakal kepada kerajaan. Dia yakin kerajaan akan tamatkan COVID-19 dalam tempoh sekian-sekian bulan. Kita kata dekat dia, kerajaan boleh rancang. Bukan di tangan dia. Kan? Bukan di tangan dia. WHO boleh sebut itu ini, bukan di tangan dia. Kan? Hospital boleh buat analisa itu dan ini, tapi bukan di tangan dia. Tangan Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkat Allah yang di tangannya lah terletak segala pemilikan alam ini. Jadi apa penyelesaian yang sepatut kita buat? Kita kena tawakal kepada Allah. Kita buat macam kata Nabi SAW kepada sahabat yang tak ikat unta dia. Nabi tanya pasal apa tak ikat unta, pasal tawakal. Nabi kata ikatlah unta, kemudian tawakal. Okay. Jadi kita tawakal sandaran hati pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kita dalam keadaan macam ini masih lagi sombong, masih lagi nak buat maksiat. Okay. Menuntut benda-benda maksiat untuk dibenarkan. Nas'alullah al-afiyah. Kita masih lagi tak sedap. Kita bukan yang menyesal, bahkan kita duk tunggu bila bala ni nak habis, tak sabar-sabar nak buat maksiat dekat Allah Ta'ala. Dah lama lah tak buat kenduri, ada parti nari-nari ni. Lama lah tak boleh pergi karaoke ni. Kita duk tunggu bila nak habis bala Tuhan ini, kemudian kita nak pergi sambung balik maksiat kita yang dulu. Nas'alullah al-afiyah. Ini tengok dalam iklan, kononnya nak buat lagi. Apa, Anugerah juara lagu ke apa maksiat itu. Kan? Konon-kononnya apa program berprestij apa, itulah yang mengundang bala di antaranya. Nas'alullah al-afiyah. Okay. Dulu tak mau tutup aurat. Allah Ta'ala suruh tutup aurat, tak mau. Alah, pergi mana-mana dah tutup muka. Kan? Itu pun tak sedap lagi. Tak sedap lagi. Dia rimah, dia tak mau. Tengok. Ini manusia tidak ambil ibrah. Dan kita kata, ya Allah Ta'ala akan angkat bala ini. Memang Tuhan akan angkat bala. Dan kalau kita tengok jalan ajaran Islam, pandemik, wabak ini bukan satu benda yang tidak ada jangkaan. Dalam hadis dalam sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, Nabi suruh kita setiap malam bila nak tidur tutup bekas ayak, bekas makanan, tutup. Apa-apa bekas kita, baca bismillah, tutup. Ada malam-malam. Nabi kata apa? Dalam setahun akan ada satu malam yang turun padanya wabak. Hadis dalam sahih Muslim, dalam sahih Bukhari dan Muslim. Mana-mana bekas makanan yang tak ditutup akan dimasuki wabak tersebut. Dan kalau orang yang mengaji hadis, dia baca syarah dalam hadis ini, perawi hadis Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah taala, imam masyhur, imam ma'ruf, salah seorang perawi hadis ini, dia kata, "Kana al-a'ajimu minna yattaqunahu fi kanunil awwal min syahrihim." Adalah orang ajam, orang barat, orang Rom dengan Farsi, mereka sentiasa takut bala ini turun pada bulan kanun yang pertama daripada bulan mereka. Kanun yang pertama apa dia? Disember. Okay. Jadi maknanya, kalau kita tengok pandemik, wabak saban tahun berlaku, macam-macam. Kita sebelum ni kita ada virus COVID ini, coronavirus ni, dah berapa penyakit dah dia bawa. Mula-mula sesama burung.
Kemudian kita ada sesemua unta. Sekarang datang apa nama? Sesemua apa tak dapat nama lagi sebab tak dapat detail lagi apa pula binatang yang bawa dia. Walaupun depa anggarkan mungkin kelawar. Kan? Jadi kita kata ini semua takdir daripada Allah Taala, dan tentulah takdir itu juga dia ada hikmah. Dan Allah Taala jadikan benda tersebut kerana sebab dia apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah berleluasanya maksiat di daratan dan di lautan, di bandar-bandar dan di kampung-kampung. Fil bahri kata ulama pekan, al-bar kampung. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, disebabkan kerja tangan manusia. Jadi Tuhan turunkan bala untuk apa? Liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu, supaya mereka rasa kesan buruk perbuatan jahat mereka. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dengan mendabik dada, dan lebih lawak lagi falasinya. Dia kata kita nak perang dengan virus. Perang apa? Perang ni orang main serang kita. Nak perang tu di Palestin tu, jahat perang. Lawan dengan Yahudi. Kan? Ini bukan perang ni. Ini bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena merendah diri, kita kena tunduk diri, kita kena ngaku, ya Allah kami dosa. Kami minta ampun. Kan? Itu yang sepatutnya macam ulama-ulama salaf dulu buat. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin, sahabat Nabi yang mulia. Di zaman dia berlaku tiba-tiba Madinah bergerak, gempa bumi. Apa Umar kata? Ahdathtum hadathan. Hampa buat apa? Dosa apa hampa buat? Terus keluar daripada mulut dia, dosa apa hampa buat ni? Tengok. Oh, kita hari ni janganlah kata orang kena bala ni buat dosa lah. Hang perasan suci ke apa? Dia perasan diri dia suci, tak ada dosa. Itulah dosa. Perasan suci tu lebih dosa daripada segala dosa. Allahul musta'an. Di antara dosa yang besar yang kita dah belajar dalam kitab Tauhid. Al-amnu min makrillah. Rasa aman daripada bala Allah yang tersembunyi. Wal iyasu min rahmatillah, dan putus asa daripada rahmat Allah. Ini akbarul kabair, dosa besar yang lebih besar, yang paling besar selepas syirik. Ini dia. Ada. Tapi ini yang berlaku dalam masyarakat ini. Allahul musta'an. Kita tak hendak, kita tak peduli, kita duk ingat tak apa, manusia kawal. Kita ada vaksin. Tengok mai vaksin, virus dah bervariasi, dah meningkat. Padahal kita tahu virus ni ada tuan dia yang jaga. Virus COVID ni bukan dia seorang-seorang main, dia ada tuan dia yang mencipta dia, yang boleh mengubah dia dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala yang ubah, yang kawal. Jadi itu kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati. Dan kita juga tuan yang sama yang kawal kita. Jadi kalau kita nak dia selamatkan kita, ampunkan dosa kita, bertaubatlah. Bertaubatlah. Itu cara yang betul, bukan dengan you mengambil akidah qadariyah, you dakwa kata ini semua merely natural disaster. Itu salah. Setiap natural disaster yang berlaku, bencana alam yang berlaku, Tuhan ada hikmah dan kehendak yang dia nak daripada apa yang dia buat. Allah Al-Hakim, Maha Hikmah. Tuhan tidak buat sesuatu sia-sia. Semua benda yang dia buat ada tujuan, ada matlamat, ada purpose yang dia nak capai. Jadi kita kena perhatikan benda tersebut. Dan benda ni semua Allah Ta'ala dah bagi tahu dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan kita nak kena teka-teki apa hikmah Tuhan di sebalik kejadian ini. Tuhan dah bagi tahu. Rujuklah Quran dan Sunnah. Baik, balik kepada cerita kita ni. So di antara bentuk syirik ini, kata Ibn Qayyim, ialah orang yang menjadikan bersama dengan Allah itu sembahan lain. Yang pertama orang Nasrani, bila mereka i'tiqad Allah ada anak, dan anak itu pula dikandung
oleh seorang wanita namanya Maryam, maka akhirnya mereka sembah. Dan itulah mereka anggap Maryam itu perantara. Dan satu golongan lagi Majusi. Mereka anggap Tuhan itu cahaya, Tuhan baik cahaya, maka mereka sembah api sebagai perantara. Di antaranya golongan Qadariyah yang beranggapan dalam alam ni ada makhluk yang menentukan kejadian alam yang tidak dikawal oleh Allah Ta'ala. Jadi itu membawa kepada mereka menyembah makhluk dengan cara bertawakal kepada makhluk, bertawakal kepada diri sendiri. Di antara ucapan kufur dalam masalah ini, di antara bentuk syirik dalam uluhiyah ini ialah percaya diri sendiri. Apa yang kau yakin boleh, maka engkau pasti boleh lakukan, dia kata. Sedangkan kita pagi petang kita baca doa, lepas subuh, lepas maghrib kita baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai hayyu qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha menjaga segala makhluknya, bi rahmatika astaghith, dengan belas kasihanmu aku memohon bantuan. Aku mohon bantuan dengan bertawassul dengan sifat belas kasihanmu ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, perelokkan segala urusanku. Wala takilni ila nafsi, dan jangan engkau biarkan aku pada diriku sendiri. Walaupun sekerdip mata. Doa Nabi SAW, doa zikir pagi petang yang kita kena baca. Dalam Islam kita disuruh membebaskan diri daripada daya upaya diri sendiri. Dengar azan. Hayya 'alas salah. Mai sembahyang. Kita tak kata, okay, I'm ready. Tak. Apa kita jawab? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan untuk aku ya Allah untuk memindahkan diriku daripada tempat yang aku ada sekarang untuk pergi salat. Dan tidak ada kemampuan untuk aku mendirikan salat itu melainkan dengan bantuan daripadamu sahaja ya Allah. Tengok. Nabi kata, la haula wa la quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga. Ahli syurga tu siapa? Orang yang berlepas diri daripada daya upaya diri dia sendiri. Dia hanya memohon bantuan kepada Allah. Kita nak buat apa pun, kita disuruh samillah, sebut nama Allah, mohon bantuan kepada Allah. Apa makna kita nak makan? Bismillah. Yang ini dengan nama Allah aku makan. Yang ini aku memohon pertolongan dengan nama Allah untuk aku makan. Semua benda yang kita buat sebagai orang ahli tauhid, kita beribadat kepada Allah. Kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah perincikan masalah dalam kitab tauhid sehingga ke ucapan-ucapan yang kita kena jaga, ucapan dan kemudian kita dah bahaskan di hujung-hujung kita bertarik dulu. Okay. Menunjukkan Islam menitik beratkan masalah ini. Dia bukan masalah sampingan, bukan masalah cabang. Ini masalah trust, prinsip akidah Islamiyah. Okay. Allahul Musta'an. Dalam hadis, soalan datang di sini, dia tanya ada hadis pasal tutup makanan tadi, aniyah. Yang Nabi sebut ialah tutup aniyah, bekas. Bekas ni isi benda apa bekas tutup. Nabi suruh tutup aniyah. Jadi aniyah itu ialah apa saja yang jadi bekas. Bekas makanan, bekas minuman, bekas ayak, bekas pakaian, bekas. Dalam mazhab ulama fuqaha kata termasuk pen ni dipanggil aniyah. Pasal apa aniyah? Pasal dalam dia ada isi aniyah. Jadi apa saja yang berbentuk awan ni bekas kita isi benda-benda yang kita nak pakai. Makanan kita, pakaian kita, tutup. Ada. Maksudnya ayak dalam kolah, kan? Yang boleh memberi kesan kepada badan lah, mungkin pakaian tu tak ada lah ni sangat, tapi kena tutup juga. Kita tidur lipas masuk dalam baju, kasut terdedah masuk menentang-menentang. Cuma ialah pakaian kita boleh ketuk-ketuk tu disunatkan. Nak pakai kasut, kita ketuk dulu kasut.
Ada. Pasal kita takut dalam kasut ada apa-apa binatang. Macam-macam boleh jadi. Nak tidur Nabi suruh tutup lampu. Tutup padam api. Dulu orang pakai api. Pasal apa? Takut tengah tidur lagi main tikuih. Dia langgak lampu api tu terbakar rumah. Nah, ini semua perkara yang kita kena adab Islam yang simple yang kita kena buat lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi kita diperbolehkan meyakini bahawa seseorang terkeluar dari keimanan qada dan qadar kerana gemar mencela kerajaan atas ketentuan. Kalau dia mencela makhluk, mencela even kalau dia cela COVID pun tak boleh. Kita dilarang, kita dah sebut tak boleh cela angin, tak boleh cela demam. Dia makhluk Tuhan. Kan? Menyalahkan kerajaan, menyalahkan untuk apa? Ada benda yang memang kerajaan mungkin salah, ada benda yang dia salah. Tapi kalau dia letakkan the burden, all of the burden on satu pihak makhluk, tak kira lah kerajaan ke, doktor ke, diri sendiri ke, siapa ke, kita kata salah. Kesalahan mesti dilihat dari semua sudut. Semua, kerana tidak ada dalam alam ini makhluk yang boleh memberi kesan semata-mata dia sahaja. Tidak boleh. Kan? Jadi kalau kita nak kata kesalahan kerajaan saja, tak? Dalam Islam, kezaliman kerajaan itu sendiri adalah hukuman Allah di atas kezaliman rakyat. Dengan makna rakyat yang tidak patuh kepada perintah Allah, maka Allah akan beri kepada mereka kerajaan yang zalim. Itu konsep dalam Islam. Apa sahaja bala yang menimpa kita, sama ada bala itu dalam bentuk penyakit, dalam bentuk kezaliman orang lain kepada kita, ialah disebabkan dosa kita. Walaupun bukan bermakna kita mengiktiraf kezaliman, tak. Yang zalim kita kata zalim, tapi kenapa dia boleh buat zalim kita? Kenapa mudarat dia sampai kita? Sedangkan ada orang lain yang hidup dalam negara yang sama tapi tak kena pada dia kezaliman orang tersebut. Sebab Tuhan bagi kezaliman dia kena kita. Itu. So kita kena fikir. Kan? Banyaklah ujian, kafarah bagi dosa-dosa kita. Kan? Bukan makna bila kita kena bala ni maknanya kita azab di neraka, azab di akhirat. Kita di dunia ni bukan azab, dia adalah bala, ujian bagi orang Islam, bagi orang mukmin. Allah Ta'ala tidak kenakan azab di dunia. Tetapi dia adalah kafarah, menghapus dosa. Menghapus dosa. Tapi ulama kena, orang alim pun kena penyakit COVID-19, kita kata ya. Jadi kafarah bagi dosa-dosa dia. Dan kematian orang alim dalam penyakit-penyakit yang besar macam ini, wabak ini, adalah musibah bagi ummah. Allahul musta'an. Musibah bagi ummah. Maksudnya penyakit COVID itu menjadi musibah kepada orang yang jahil, yang dulu tak ambil peluang untuk belajar. Maka disebabkan dia tidak mengendahkan perintah Allah untuk mengaji, Allah datangkan COVID ini mematikan sejumlah ulama. Akhirnya dia akan terus kekal dalam kejahilan yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kita takut jadi macam itu. Jadi banyak sudut yang kita kena perhati. Bila bercakap tentang bala ini, kita cukup takut. Kita kena takut. Kita tak sedar apakah arah bala itu kena kepada kita, dari sudut apa dia jadi bala kepada kita. Banyak sudut. Mungkin kita duk rasa, aku tak kena pun, aku sihat je. Tak, kena perhati betul-betul. Sebab kita ni dosa dah banyak. Jadi kita tak nampak dah kok celah mana benda tu nak jadi bala kita. Ulama dulu, dosa mereka tak banyak. Bila kena bala, mereka kata, aku tahu dosa yang mana sebab aku kena ni. Nampak? Ulama salah dulu, dia boleh habaq. Dia kata, aku tahu yang aku kena ni apa dosa dia. Pasal dia pun dosa tak banyak. Kita bergelumah dengan dosa setiap hari. Sampai kita tak tahu dosa yang mana. Allahul musta'an. Kita perlu berusaha macam dalam corona ni. Ya, kita kata usaha. Dah kita sebut dah usaha tu. Tapi kita cerita pasal tawakal. Kita bukan cerita pasal usaha. Kita cerita pasal tawakal. Bersandarnya hati. Usaha wajib. Bertawakal itu wajib. Kedua-duanya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi.
Adakah betul dakwah setengah individu mengatakan mereka ke kubur wali untuk mengambil berkat? Ialah mengambil berkat selain daripada apa yang Tuhan benarkan. Bukankah itu syirik yang telah kita bahaskan dulu dalam kitab Tauhid? Kan? Bukankah di antara bentuk syirik yang telah kita bincangkan dulu ialah syirik dalam tabarruk, syirik dalam mengambil berkat. Nasallallahu alaihi. Nah, mengambil berkat tu apa? Memohon berkat. Itu maksudnya. Mengambil berkat maknanya kita memohon berkat. Jadi kalau kita minta berkat selain daripada Allah Ta'ala, syirik lah kan? Rujuk balik kita bertauhid. Kelas kita bertauhid, kita dah bincangkan. Baik. Seterusnya, wa min hadha syirkul ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت فهذا جعل نفسه ندا لله يحيي ويميت بزعمه كما يحيي الله ويميت فألزمه إبراهيم أن طرد قولك أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها وليس هذا انتقالا كما زعم بعض أهل الجدل بل إلزام على طرد الدليل إن كان حقا. Di antara syirik ini juga ialah syirik Raja Namrud yang berhujjah dengan Ibrahim pada Tuhannya. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. Ketika mana Ibrahim kata kepada Namrud, Tuhanku boleh menghidup dan matikan. Namrud kata, aku pun boleh hidup dan matikan. Tayyib, Namrud la'natullahi alaih, ketika dia mendakwa dia boleh menghidup dan mematikan, adakah dia nak maksudkan dia boleh hidup dan matikan macam Tuhan, macam Allah? Tak. Bukan. Dia panggil dua orang banduan. Dia kata dekat pengawal dia, kau bunuh orang ini, kau biarkan dia hidup. Yang seorang lagi biarkan hidup. So dia kata, tengok, aku matikan. Yakni syirik dari segi perintah. Kan? Jadi dia kata, aku pun boleh perintah benda tu. Kalau hang kata Tuhan, hang boleh perintah supaya ada benda hidup, ada benda mati, aku pun boleh perintah, aku boleh suruh. Nampak tak? So dia tak mendakwa rububiyah ammah, bahawa dia boleh kawal kejadian alam seluruhnya. Sebab itu Nabi Ibrahim hujah balik dekat dia. Nabi Ibrahim kata apa? Ana uhyi qala إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. Kalau betul hang dakwa kata hang ada kuasa uluhiyah ini, kuasa untuk engkau disembah. Sebab Namrud jadikan alasan kenapa dia sahaja yang berhak menghalal dan mengharamkan dalam negeri Babylon. Namrud dengan Firaun syirik mereka sama. Jadi Firaun dakwa kata dialah tuan negeri Mesir. Maka apa yang halal dalam Mesir ialah apa yang Firaun kata halal. Apa yang haram dalam Mesir, apa yang Firaun kata. Dalil Firaun apa dia? Sungai Nil. Dia kata, hampa tak tengok Sungai Nil ni mengalir di bawah istana aku? So, ada teknologi. Dia boleh pump Sungai Nil. Dia kawal, dia kontrol Sungai Nil lah macam kita sekarang lah. Ada teknologi jaga pada hayat sungai dan sebagainya. So dia jadikan dalil. Sebab itu hampa kena taat aku, hampa kena sembah aku. Namrud buat benda yang sama. Sebab aku yang boleh suruh dalam negeri ni, aku yang ada kuasa. Siapa yang aku kata hukum mati, dia akan dihukum mati. Siapa yang aku lepaskan, dia akan hidup. So hampa kena sembah aku, dia kata. So Firaun dengan Namrud, dua setan ni sama perangai dia. La'anahumallah. Jadi Nabi Ibrahim AS berhujah kepada Namrud, kalau dah hang rasa hang ni hebat sangat, buat main matahari daripada barat. Sebab Tuhan aku yang mengeluarkan matahari daripada timur ke barat. Sekarang hang ubah direction dia. Jadi fabuhital ladzi kafar. Maka dengan itu Ibrahim Namrud terdiam, terbungkam. Terbungkam sebab apa? Pasal dia tak boleh. Dia tahu dia tak boleh buat benda tu. Tuhan yang Nabi Ibrahim duk cerita, idz qala Ibrahimu rabbiya, rabbi di sini bukan Rabb yang dia faham, raja. Tetapi pencipta alam ini yang control the whole universe. Bukan Nabi Ibrahim cerita pasal pemerintah bagi kampung kecil Babylon ni.
hujah yang sama Nabi Musa alaihissalam guna. Kan? Bila Firaun tanya, "Wa ma rabbul alamin?" Nabi Musa kata, "Rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin." Tuhan yang cipta kamu dan nenek moyang kamu lah Firaun. Bengap sangat. Aku bukan cerita pasal Rabb di sini makna dia tuan, ketua kampung, raja, menteri. Bukan. Aku cerita pasal Rabb dengan makna dia Rabbul Alamin, yang mengawal seluruh alam. Mesir dan bukan Mesir. Langit dan bumi. Yang menciptakan Pok Hang, Tok Wan Hang, Tok Nek Hang, Tok Yang Hang. Cipta Hang juga. Sebab yang ni semua orang tahu Firaun tak boleh cipta. Jadi Firaun bila dengar Musa kata Rabbukum wa rabbu abaikum al, Firaun jadi kelang kabut. Tak ada hujah. Tak ada jawab. Ada? Tak ada jawab. Pasal apa? Pasal dah tentu-tentu dah dia bukan. Dia bukan pencipta, dia bukan khaliq. Dia hanya mendakwa rububiyah dari juzuk hakimiyah, dari sudut dia pemerintah. Dia hadkan makna Rabb pada sudut ini saja. Dari segi menghalal dan mengharamkan, tasyri'. Kan? Dia duk nampak Musa datang nak ambil kerajaan dia. Namrud nampak Ibrahim datang nak rampas takhta dia. Tu je. Nabi, Rasul bukan datang nak rampas takhta sesiapa. Kalau Firaun beriman, masuk Islam, terima ajaran Nabi Musa, Firaun akan kekal sebagai Raja Mesir. Musa tak ada nak minta takhta dia. Kalau Namrud beriman dengan Nabi Ibrahim takkan minta takhta dia. Seperti mana Nabi Muhammad SAW, berapa banyak raja yang masuk Islam dengan dia. Tak ada pun Nabi ambil takhta dia. Kan? Tak ada dibuat begitu pun. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Naam. Jadi ini hujah, apa nama? Kata Ibn Qayyim, dia menjadikan dirinya tandingan bagi Allah menghidup dan mematikan dengan sangkaannya seperti Allah menghidup dan mematikan. Maka Nabi Ibrahim melazimkan dia untuk berterusan dengan hujahnya. Kalau kena konsisten, kau kena konsisten. Kalau kau kata kau boleh hidup matikan, kau juga kena boleh bawa mai. Dan kau boleh ubah direction matahari. Ada? Dia ingat makna menghidup dan matikan itu maknanya sekadar memerintah. Aku boleh suruh orang ni hidup, orang mati. Tak, bukan itu sahaja. Memanglah makna Allah Ta'ala menghidupkan dan matikan, ini Allah boleh hantar, suruh malaikat. Untuk menghidupkan, Allah hantar malaikat tiup ruh. Untuk mematikan, Allah hantar malaikat maut cabut ruh. Jadi Namrud faham begitu, dia kata, aku pun ada ni pegawai aku. Aku hantar pegawai aku, pergi dekat orang ni, aku suruh dia bunuh, aku matikan. Bodoh tak? Bodoh lah. Orang musyrikin memang bodoh. Cara fikir tu sathiyah, terlalu mendatar. Allahul Musta'an. Orang cerita pasal Tuhan hak control the whole universe, the whole system. Bukan sejuzuk benda saja. Hang diberi kekuasaan dalam bab ini saja. Yang itu pun Tuhan boleh tarik bila-bila masa. Nah. Allahu Akbar kabira. Naam. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم كما هو مذهب مشرك الصابئة وغيرهم. Demikian juga termasuk dalam syirik ini orang yang mensyirikkan Allah dengan menyembah jirim-jirim langit, cakrawala, bintang dan planet. Dan menjadikan ianya sebagai Tuhan-Tuhan yang mentadbir urusan alam. Ini syirik kaum Nabi Ibrahim, Sabi'ah. Jadi di antara syirik kaum Nabi Ibrahim, Namrud satu hal dengan dia punya pangai, dia sebagai raja Babylon. Manakala masyarakat Babylon pula, syirik mereka secara umum, agama mereka percaya bahawa bintang bulan inilah yang menjadikan kejadian alam. Yang ini mereka kata kejadian alam ini berlaku disebabkan pergerakan planet. Disebabkan bintang ini terbit belah sini, maka jadilah hujan. Disebabkan planet ni ada kat kedudukan sini, maka jadilah kemiskinan dan sebagainya. Dia semua benda dengan benda ini. Yang kita panggil sebagai astrologi.
Miskin, kaya, sakit, hidup, mati, kemarau, semua dijadikan kaitannya sebab. Disebabkan itu jadi begini. Sebab mereka beriktikad sabi'ah, beriktikad Tuhan Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada pendengaran, penglihatan, dia hanya wujud yang menjadi punca kepada wujud yang lain. Tapi dia tidak mentadbir alam. Nasallallahu al-afiyah. Jadi mereka pun bila nak sembah Tuhan, mereka jadikan cakrawala ni perantara. Maksudnya apa? Dia kata Tuhan dah bagi dekat planet sekian, Jupiter, kekuasaan sekian. Bintang sekian, bintang Syi'ra, kekuasaan sekian. Mereka beranggap bintang-bintang ini adalah masakin al-malaikah, tempat tinggal malaikat. Dan malaikat ini ada dia punya authority, otonomi untuk mentadbir bahagian-bahagian dalam alam ini. So itu dia punya kepercayaan golongan ini. So mereka mensyirikkan. Wa min hadha syirku ubadi syamsi wa ubadi nari wa ghairihim. Demikian juga syirik orang yang menyembah matahari, menyembah api. Menyembah api banyaklah, Majusi, orang Hindu sembah api tak? Agni. Dia kata Agni. Pasal apa orang Hindu sembah Agni? Pasal dia kata Agni itu dah kenal hakikat Brahman. Dia dah masuk dalam alam wahdatul wujud. Jadi sembah Agni, sembah Bayu, sembah Surya, matahari. Kan? Hari raya Pongal dia masak susu nak sembah kepada dia, Tuhan matahari. Allahul musta'an. Semua ni dia sembah perantara. Wasitah. Perantara. Dengan i'tiqad sembahan-sembahan mereka ini boleh menjadi orang tengah syafaat. Dengan makna boleh memberi syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia kata semua makhluk yang kita jadikan perantara ini, mereka sudah pun diberi oleh Allah satu autoriti khas. Macam kita kata kalau dia sembah dewa angin, dia percaya dewa angin ni kontrol angin. Bukan makna dewa angin ni Tuhan yang mencipta alam, tak. Tapi Tuhan dah bagi dekat dewa angin ni satu otonomi untuk kawal angin. Dewa apa dia kata? Dewa tanah, dewa kekayaan. Itu fahaman orang musyrikin. Sebab itu sah untuk kita sebut sembahan orang musyrikin sebagai Rabb, Arbab. Dari sudut ini. Dari sudut orang musyrikin beriktikad pada setiap sembahan mereka ada satu bentuk otonomi yang dia boleh kawal. Sebab itu Allah Ta'ala berhujjah. Kalau betul, law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Kalau ada dalam langit dan bumi ini sembahan yang hak seperti yang kamu dakwa ini, kalau betul macam hampa dakwa, di sana ada dewa angin jaga angin, dewa api jaga api, dewa ayat jaga ayat, dewa padi jaga padi. Kalau betul ada, langit bumi ini hancur kecai Tuhan. Pasal apa? Masing-masing hak sembah masing-masing minta. Hak sembah dewa api nak panas, hak sembah dewa angin nak sejuk. Mau tak belaga. Kan? Musnah. Kan? Hak yang sembah dewa sekian minta sekian, sembah dewa sekian minta sekian. Dan dewa-dewa ni bukan ada dia nak meeting-meeting dulu. Dia mesti terus nak bagi apa yang orang minta dekat dia. Sebab itu kita tengok dalam agama musyrikin, mereka mesti ada kitab dalam agama mereka, kitab yang menceritakan tentang peperangan war of gods, peperangan Tuhan-Tuhan ini. Ada Tuhan kata, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu ilah idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la 'ala ba'dhum 'ala ba'd. Tuhan tidak ambil anak dan tidak ada bersama dengan dia sembahan yang hak selain dia sahaja. Dia saja ada. Kalau ada sembahan lain yang hak, kata Allah Ta'ala, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Setiap Tuhan yang hak ini, sembahan yang hak ini akan kawal ciptaan dia. Akan kawal bidang otonomi dia. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la 'ala ba'dhum 'ala ba'd. Dan masing-masing akan merebut, akan meninggi diri atas sama mereka. Akan berperang. Jadi kita tengok dalam agama syirik semua ada. Dalam agama Yunani ada, dalam agama Mesir kuno ada, dalam agama Hindu ada. Kita pasal Tuhan ni duduk perang sama-sama mereka. Allahul musta'an. Dewa-dewa kan. Dewa ni tak puas hati dengan dewa ni. Sebab ada masing-masing ada
Na'udzubillah min dzalik, penyembah masing-masing, pengikut masing-masing. Dan masing-masing nak jaga penyembah masing-masing. Tuhan kata kalau betul yang ada yang depa yang macam hampa dakwah ni, alam ni akan rosak, musnah, binasa. Nasallallahu al-afiyah. Wa min haula'i man yaz'umu anna ma'budahu huwa al-ilahu 'ala al-haqiqah. Di kalangan mereka ini, kata Ibn Qayyim, ada yang menyangka sembahannya adalah ilah yang hakiki. Yakni mereka menyangka yang mereka sembah itu tidak lain tidak bukan jelmaan Tuhan yang sebenar. Ini satu golongan. So orang yang menyembah macam-macam dalam dunia ni, dia tidak lari sebab dia sembah benda tersebut antara sebab-sebab yang Ibn Qayyim akan sebut ni. Yang pertama, dia menyangka yang dia sembah tu memang Tuhan yang menjelma, seperti orang Kristian. Sebab tu orang Kristian tak mengaku kata dia syirik sampai sudah. Pasal dia kata yang kami sembah bukan benda lain, Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tu dia ada jelmaan. Saat dia main dalam bentuk orang muda, saat dia jadi orang tua, saat jadi burung pati. Jadi Tuhan tu dia ada 3 bentuk yang dia berubah-ubah. Nasallallahu al-afiyah. Kata dia tak aku dia bersyirik. Sebab dia kata kami bukan semua benda lain. Kan? Sama juga dalam ajaran Upanishad, dalam ajaran falsafah Hindu. Orang Hindu ni dia ada 2 kategori lah. Orang awam yang tak mengaji bidang falsafah dan orang Brahman yang sampai ke tahap Upanishad. Bagi mereka, apa yang mereka sembah ialah Brahman. Kerana Brahman telah menjelma dalam semua benda. Jadi dia adalah sembahan yang hak bagi mereka. Pendakwah macam tu. Itu satu bentuk. Wa minhum man yaz'umu annahu akbarul alihah. Ada juga yang menyembah sembahan mereka dengan menganggap sembahan yang mereka sembah inilah sembahan yang paling besar. Ini bagi orang awam tadi. So masing-masing mendakwa kata sembahan dia yang paling besar. Yang sembah Shiva, dia berkata Shiva lah Trimurti yang paling besar. So kita kena sembah dia. Yang sembah Vishnu pun sama. Yang sembah dewa sekian, masing-masing mendakwa dewa yang dia sembah adalah dewa yang paling kuat antara dewa yang lain. Allahul musta'an. Ini kalau kita tengok dalam ajaran Yunani, ajaran apa semua, kita akan nampak. Kan? Masing-masing berperang. Sebab apa? Berbeza sembahan. Yang sembah Poseidon, yang sembah apa. Masing-masing mendakwa yang dia sembah itulah Tuhan yang paling kuat. Nasallahu al-afiyah. Wa minhum man yaz'umu annahu ilahun min jumlatil alihah. Dan ada juga yang dia sembah pasal dia kata setiap Tuhan ni ada dia punya function beza-beza. So saat kita kalau kita nak rezeki kita sembah dewa ni. Kalau kita nak sihat kita sembah dewa ni. Pun ada juga orang macam itu. Nasallallahu al-afiyah. Wa annahu idza khassahu bi'ibadatihi wa tabattuli ilayhi wa linqita' ilayhi aqbala alayhi wa'tana bih. Jadi bila dia sembah kepada makhluk, pada sembahan tadi dengan beribadah, menkhudukkan diri, maka sembahan dia tadi akan jaga dia. So dia masing-masing dakwah macam itulah. So kalau aku dah sembah Poseidon, dewa laut, maka dewa laut dia akan jaga aku. Sebab aku ni orang yang belayak. Masalah. So ini Tuhan yang paling besar yang kita kena jaga. Dia akan faham begitu. Pasal apa? Poseidon ni telah diberi kuasa oleh Zeus, oleh Tuhan yang agung untuk kawal laut. Dia faham begitu. Kan? Wa minhum man yaz'umu anna ma'budahu al-adna yuqarribuhu ila al-ma'bud alladhi huwa fawqah. Dan ada juga yang menyembah dewa yang rendah dengan anggapan dewa yang rendah ini akan mendekatkan dia kepada dewa yang di atas lagi. Wal fawqaniyyu yuqarribu ila man huwa fawqah. Dan yang atas pula akan mendekatkan dia kepada atas, macam MLM. Hatta tuqarribahu tilkal alihatu ila Allah subhanahu. Sehinggalah semua Tuhan-Tuhan yang banyak ini, yang trilion-trilion ni, akhirnya akan mendekatkan dia kepada yang Tuhan yang sebenar yang di atas, iaitulah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang masing-masing agama menamakan Tuhan tersebut dengan macam-macam nama. Orang Hindu kata nama dia Brahman, orang Melayu kuno kata nama dia Yang, macam-macam. Tapi dia persembah benda-benda ni semua dengan tujuan supaya akhirnya balik kepada yang terbesar. Fataratan takthurul wasa'id wa taratan taqil. Kadang-kadang wasitah perantara itu banyak, kadang-kadang sikit. So ini akidah Ibn Qayyim rumuskan. Hakikatnya kalau orang yang mengaji subjek adian, perbandingan agama, kita dah bincangkan dulu awal-awal masa saya mengajar tentang ni, kita dah buat kelas perbandingan agama. Kita akan nampak benda ni. Dalam setiap agama ini tak lari. Inilah yang Ibn Qayyim sebut.
Orang yang buat syirik, inilah i'tiqad mereka pada sembahan mereka, bukan ada lain dah. Kan? Inilah dia apa nama yang mereka percaya. Nasallallahu al-afiyah. So hakikatnya mereka tak mendakwa di sana ada dua pencipta bagi alam, tak. Alam ni diciptakan oleh satu saja. Tapi yang satu itu kemudiannya ada dia punya perantara, depa kata. Allahul musta'an. Depa tak menafikan dari sudut apa nama rububiyah, tapi mereka syirik dalam uluhiyah, dalam ibadat. Dengan sangkaan-sangkaan, dengan i'tiqad yang batil yang disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah ini. Tayyib. Ada yang duduk dan bekerja di Korea, Jepun. Hukum ini kita dah sebut, anda rasa pada kelas yang lepas. Tunduk sujud orang adat orang Korea, orang Jepun, hukumnya haram. Hukumnya haram. Dia tidak sampai ke tahap syirik, sebab bila kita tunduk rukuk kepada orang Jepun sebagai tanda hormat, kita bukan nak mendapat daripada dia manfaat ghaib. Kita tak ada i'tiqad bahawa dia ni boleh bagi kita kesihatan, kesembuhan dengan cara ghaib, tak. Tapi kita nak dapat dia punya respect. Mungkin kita nak berniaga dengan dia, kita nak dia suka dengan kita. So hukum dia tidak syirik, tetapi hukum dia adalah haram. Haram. Hukum dia adalah haram. Tapi orang kata habis budaya tak? Dalam usulul fiqh, kalau kita belajar usulul fiqh, kita akan tahu bahawa adat hanya boleh dipakai dalam perkara yang tidak ada nas syarak dan tidak berlawanan dengan nas syarak. Adapun adat yang berlawanan dengan nas syarak atau sudah ada nas syarak yang menentukan benda itu halal atau haram, maka adat tidak lagi terpakai untuk menentukan hukum. Bahkan adat kena diubah untuk mengikut hukum. Buat kata pepatah orang Melayu, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, adat mengata syarak memakai. Jadi kita mesti ubah adat supaya sesuai dengan kita kata tuntutan syarak. Adat itu mesti diubah sesuai dengan tuntutan syarak. Jadi bukan semua adat kita boleh ikut dan kita boleh hormat. Memang tidak ada niat sembahan. Sebab itu kita kata dia tak syirik, tapi dia adalah benda yang haram dan dosa besar dan boleh membawa kepada syirik. Tergolong dalam syirik asghar. Allahul musta'an. Jadi kita berhenti sekat dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Hari Selasa minggu depan kita ada kelas juga, sebab kelas kita untuk bulan ni kita susun minggu ketiga dan keempat. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan dan diberikan kita kefahaman yang berguna untuk kita di dunia dan akhirat. Sekadar itu dulu untuk kelas hari ini. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.